Pengekalan subsidi diesel beri kelegaan kepada komuniti nelayan. Laporan penuh langsung bersama Suaran Syah di Kota Kinabalu. Teruskan Suaran. Ya, sahih. Pengekalan subsidi diesel beri kelegaan kepada komuniti nelayan dalam meneruskan operasi harian tanpa tekanan kos bahan api tinggi. Di Kunak, komuniti nelayan menzahirkan rasa syukur atas pengekalan subsidi tersebut. Walaupun harga minyak menaik melonjak, namun kerajaan dapat mengekalkan seperti biasa. Sebagai kaum nelayan kami bersyukurlah. Jadi kami tidak ada bermasalah jelas sekarang. Kami begitu dapat pergi menangkap ikan lah sebagai kami orang susah ini. Kami dapat meneruskan mata pencarian kami sebagai nelayan. Subsidi diesel ini akan dikekalkanlah dengan harga yang berpatutan untuk kepada nelayan di daerah Kunak ini. Sebab kalau diesel naik mungkin ikan pun naik juga. Jadi kami berharap diesel ini akan beginilah. Pengekalan minyak subsidi ini memang amat-amat dialu-alukan kepada pihak kerajaan. Peningkatan secara mendadak itu memang merupakan satu tekanan kepada kita sebagai pengguna. Sementara itu, Adun Kunak Datuk Seri Anil Sandu berkata, subsidi diesel kepada golongan nelayan disifatkan sebagai satu keperluan asas yang wajar dikekalkan bagi memastikan kelangsungan industri perikanan negara. Beliau turut mencadangkan agar kerajaan memperhalusi mekanisme subsidi bersasar bagi memastikan kebajikan golongan nelayan terpelihara tanpa menjejaskan kestabilan ekonomi. Yang mana ada nelayan harus dikekalkan kerana kos sara hidup ini terlalu tinggi. Kalau minyak pun naik, jangan bilang mereka yang kita yang pembeli ataupun consumer ni akan merasa juga kesannya. Terima kasihlah kepada kerajaan yang ada sekarang ni. Kerajaan Malaysia ni kena mengekalkan subsidi diesel. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kerajaan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana masih cuba untuk membantu rakyat Sabah mengekalkan harga diesel dan harapan saya semoga ekonomi negara akan lebih bertambah maju selepas ini. Pengguna Hilux terutamanya yang menggunakan diesel ni, diorang rasa macam relief lah, lega. Terima kasihlah sebab kalau Sabah ni dapat macam special treatment yang dia punya harga tu kekal, tak macam Semenanjung. Jadi saya rasa itu benda yang baik lah. Berita baik untuk rakyat Sabah juga lah, kan? Disebabkan saya tengok keperluan di Sabah ni memang pengguna kenderaan diesel ni kira ramai juga kan. Jadi terima kasihlah kepada kerajaan Malaysia. Susulan cubaan menyeleweng bahan api bersubsidi di Beaufort pada Selasa, KPDN Beaufort bersama PDRM melaksanakan pemeriksaan bersepadu di beberapa stesen minyak. Operasi menerusi Ops Tiris 4.0 ini memfokuskan semakan rekod stok bagi memastikan ketelusan pembelian dan penjualan bahan api. Pemeriksaan turut menumpukan kepada pematuhan penjualan RON 95 kepada warga negara melalui sistem budi medani serta kawalan kuantiti bahan api mengikut kategori kenderaan. Dalam masa sama, meneliti kenderaan mencurigakan bagi membendung penyelewengan khususnya melibatkan diesel. Hasilnya, semua permis didapati mematuhi peraturan dan tiada tindakan penguatkuasaan diambil. Ketua Pegawai Penguatkuasa KPDN Beaufort, Julie Julahani berkata, operasi pemantauan akan terus dipergiat bagi memastikan pematuhan undang-undang kekal tinggi. Dalam pada itu, PDRM memberi amaran tegas sebarang ancaman terhadap pegawai tidak akan dikompromi. Operasi bersepadu ini meningkatkan kehadiran penguatkuasa di lapangan sekaligus mengukuhkan keyakinan rakyat terhadap kestabilan bekalan bahan api. Pembelian panik dikenal pasti antara faktor bekalan beras bersubsidi kurang di pasaran. Situasi ini berlaku apabila pengguna membeli dalam jumlah yang besar berikutan kebimbangan terhadap isu bekalan makanan yang tular di media sosial. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fong Hin berkata, keadaan ini menyebabkan bekalan beras bersubsidi yang dijual pada harga lebih rendah cepat habis. Sabah Sarawak ini adalah beras putih import yang subsidi. So, banyak orang dia keliru. Dia ingat sekarang beras putih yang habis di sini ni adalah beras putih tempatan. In fact, it's beras putih import yang subsidi yang kita subsidi sampai harga dia RM28 di pasaran.
So kalau berlaku panic buying, inilah yang pertama orang akan sapu habis dulu. Menurutnya, kerajaan telah mengambil langkah proaktif dengan memastikan stok simpanan beras negara mencukupi bagi menampung keperluan rakyat. Lebih 300 anak yatim di Dun Membakut dikenal pasti layak terima pelbagai bantuan menerusi program kebajikan bawah inisiatif Cinta Anak Yatim Membakut Cahaya. Mereka ini kita senaraikan untuk dibantu dalam pelbagai bidang, termasuk dalam bidang pendidikan. Sempena Hari Raya, sempena Christmas, sempena Tahun Baru Cina, mereka akan kita bawa bersama-sama untuk membeli belah pakaian termasuk pada Hari Raya ini. Datuk Arifin yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan ditemui dalam majlis kesyukuran Aidilfitri di kediamannya di Kampung Pimping. Majlis diserikan dengan kehadiran Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman dan isteri Toh Puan Farida Tusin. 50 anak yatim menerima duit raya dalam majlis ini. Impian memiliki rumah sendiri bukan sekadar tempat berteduh tetapi harapan untuk kehidupan yang lebih selesa. Di Dun Kadamayan Kota Belud, 3 keluarga akhirnya menarik nafas lega apabila permohonan Rumah Mesra Sabah Maju Jaya SMJ diluluskan, membuka lembaran baharu buat masa depan mereka. Ikuti laporan Serina Olivia Chong. Selama hampir sedekad, Rainslon Lasharus, 32, hidup berhimpit bersama 3 keluarga lain. Seramai 22 orang dalam sebuah rumah kecil di Kampung Wani, Kota Belud. 4 keluarga, 1 bumbung. Ruang sempit itu bukan sahaja menguji keselesaan, malah menjejaskan perkembangan anak-anak. Sebagai penoreh getah dengan 5 anak, impian memiliki rumah sendiri sebelum ini terasa jauh. Namun, selepas 4 kali memohon rumah SMJ, akhirnya impian itu menjadi kenyataan. Saya ucapkan terima kasih kepada YB Datuk lah dan semua agensi yang terlibat untuk bersama-sama melawat keadaan masyarakat kampung lah. Di Kampung Laso Lama, Mastina Melulin 30 turut berkongsi rasa syukur. Lebih 10 tahun mendiami rumah sedia ada, ibu kepada 2 anak ini tidak pernah menyangka akan terpilih menerima bantuan rumah. Terkejut juga lah sebab terpilih kan. Syukur saya lah. Gembira pun ada. Ya, untuk keselesaan dorang tidur, dorang belajar. Begitulah tu supaya dorang tidak rasa apalah yang tidak selesa lah. Sementara itu di Kampung Lasau Minun Sud, keadaan rumah Jack Lanting semakin uzur dan tidak lagi selamat didiami. Kini tanpa pekerjaan tetap, beliau hanya bergantung kepada kerja kampung untuk menyara 4 anak. Pemilihan sebagai penerima rumah SMJ memberi sinar baharu buat keluarganya. Nak rekat dari tempat itu, yang menantang sendiri di walai ko. Agak pengusikahan ko kan sana ada ko di nak rekat lah. Dat pemaditi di nak rekat di tempat itu. Agak yang pengusikahan ko tu di kemendat napili dat untuk ditit ko menerima ditit SMJ kan SMJ dat ditit akan datang lah tahun baina. Lawatan Adun Kadamayan bersama UPPA mendedahkan realiti sebenar kehidupan luar bandar, rumah daif, uzur dan kesesakan yang masih membelenggu segelintir rakyat. Ketiga-tiga keluarga yang diziarahi disahkan layak menerima rumah SMJ tahun ini. Keutamaan diberikan kepada keluarga yang benar-benar memerlukan, khususnya yang tinggal dalam keadaan sesak dan tidak selamat. Kita akan pastikan mereka yang berkeluarga, sekurang-kurangnya sudah ada anak, seorang barangkali akan dapat rumah, terutama yang tinggal dalam rumah yang sesak. Maksud saya rumah sesak ini adik-beradik itu semua sudah berkeluarga sendiri tapi masih tinggal dalam rumah sedia ada mereka di kampung. Bagi kerajaan negeri, rumah SMJ bukan sekadar bantuan fizikal, tetapi
pelaburan sosial untuk mengubah kehidupan, memberi keselesaan dan mengembalikan harapan rakyat. Serina Olivia Chong, RTM. Industri kreatif berperanan penting bantu promosi pelancongan negara. Ia lebih segar dan berpengaruh. Demikian dinyatakan Pengarah Tourism Malaysia Sabah, Haryanti Abu Bakar. Menurut Haryanti, dalam era digital, kandungan seperti video pendek, filem, muzik dan media sosial menjadi medium utama menarik perhatian pelancong. Bukan sekadar visual, pendekatan ini membawa naratif, menghidupkan budaya, warisan dan identiti sesuatu destinasi. Beliau berucap sempena Majlis Anugerah Industri Kreatif Pelancongan Daerah Keningau. Ucapan disampaikan Pegawai Tourism Malaysia Sabah, Nasrul Hadi Menan. Sementara itu, Pengerusi Persatuan Pelancongan dan Kebudayaan Keningau, Rafi Robert, menyatakan kawasan pedalaman seperti Keningau tidak ketinggalan mempergiat promosi pelancongan sempena Tahun Melawat Malaysia 2026. Pelbagai pendekatan digerakkan bagi mengetengahkan produk pelancongan baharu dan sedia ada di daerah ini. Keningau terkenal dengan keindahan alam semula jadi, budaya tradisional, warisan sejarah serta aktiviti rekreasi, menjadikannya destinasi menarik untuk diterokai. Terdahulu filem pendek Keningau, The Hinterland Gems of North Borneo, dinobatkan sebagai juara. Tempat kedua milik Keningau menunggu, diikuti The Sands of Kayu Manis di tempat ketiga. Baik, saudara, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Sahi untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Salam Malaysia Madani. Silakan Sahi. Terima kasih, Suaran.